So, nanti pergi dekat YouTube channel saya lah. Tengok. Dah habis. Kalau siapa yang tak faham boleh tengok kat situ balik lah. Apa yang saya ajar hari ni tak faham. Saya akan upload lah. Saya cuba upload. Okay, faktor. Sekarang dia bagi nombor 1. AB tolak AC. Okay, tugas awak kena cari keluarkan siapa yang sama kat sini. So, siapa yang sama kat sini? A. Okay. Dah berjaya keluarkan yang sama, buat kurungan. Okay. Langkah seterusnya, awak kena buat satu pertanyaan. A darab dengan apa dapat AB? Maksud dia macam ni. A darab dengan apa sama dengan AB. A darab dengan apa dapat AB. So, A darab B. So, kita kena letak B kat sini. Turunkan simbol tolak ini ke bawah saja. Pasal awak kena tanya lagi sekali. A darab dengan apa sama dengan AC. Maksud dia, A ni tengok pergerakan mouse saya. A ni nak darab dengan apa dapat jawapan kat atas. Macam tu. A nak darab dengan apa dapat jawapan kat atas. A darab apa dapat jawapan kat atas. AC. So, A darab C. So, kita turut A darab C bermaksud letak je lah C kat sini. So, ini sahaja jawapannya. Dia suruh faktorkan soalan ini. Faham ke tak faham? Perlu ulang? Respon please. Faham. Okay. 2I okey lah. 2G. Saya nak juga. Irfan, Izdina, siapa lagi dalam? Tolong respon. Faham ke tak? 2G. Siapa-siapa 2G yang saya ingat nama itulah. Adam hari ni. Okay. Kalau tak ada, next soalan. Okay. Okay. Bagus. AB tolak AC tolak A. Ni A bukan 9. A. AB tolak AC tolak A. Siapa yang sama kat sini? Tiga-tiga dia ada. Kat mana? A. Keluarkan A, buat satu kurungan yang besar, lepas tu buat pertanyaan macam saya tanya kat atas. Awak tak nak tulis pun tak apa ni, tadi saya tunjuk sebab saya nak suruh awak faham. Okay? Awak tak nak tulis A darab apa sama dengan B. Tu dapat B. Turunkan simbol tolak. A darab apa sama dengan AC. A dapat C. Turunkan simbol tolak. A, yang ni lain sikit. A darab apa sama dengan A. 1. Maksud dia, A darab 1 sama dengan A. Jangan letak A darab A. Kalau A darab A, dia dapat A kuasa 2. Dia tak sama dah dengan kat atas. Sekarang A darab 1 sama dengan A. Okay, faham ke tak faham? Itu sahaja jawapannya. A kurungan C tolak 1. Okay, jangan keliru. A darab dengan 1 sama dengan A. Jangan awak pergi letak A darab A, nanti dia dapat A kuasa 2. So, kita nak yang ini. Kita bukan nak yang ini. Yang ini salah. Okay? Okay, yang kat bawah pula. Sekarang naik sikit level. 4A tolak 2B. Dah tak ada dah cikgu. A pun tak ada, B pun tak ada. Nak ambil siapa? Okay. Bila ada satu integer. Kita akan guna balik faktor sepunya yang paling kecil. Okey, sekarang 2 dengan 4. Kita nak ambil faktor yang paling kecil. Siapa? Keluarkan 2. A dengan B kita tak boleh buat. Kita tak boleh keluarkan. Kita ambil 2. Okay. Kalau 3 dengan 6, saya kena ambil siapa yang paling kecil? 3. Okay, macam tu. Terus buat kurungan. Yang ni pun buat kurungan. 2 darabkan dengan apa? Barulah awak tanya. 2 darab dengan apa sama dengan 4A. Maka sini akan jadi 2A. Kena tahulah, kena cekap. 2 darab apa sama dengan 4A. Dia akan dapat 2A. Itu sama dengan 4A. Turunkan simbol tolak. 2 darab apa sama dengan 2B. Okey, saya nak dengar jawapan. 2, siapa-siapa sahaja. Tolong keluarkan jawapan. 2 darab apa sama dengan 2B. Ini kita nak letak siapa? Okey, terima kasih. Terima kasih siapa yang menjawab. Saya tak nampak awak. So, jawapannya adalah B. Sampai sini sahaja jawapannya. Cukup. So, baris pertama, baris kedua. Yang ni nak tak buat pun tak apa. Tak ada masalah. Janji ini saya nak tunjuk supaya awak faham. Okey. Okey, next. Padam dulu yang kat bawah ni mengganggu. Okey, next. Belah kita dah jawab dah sikit tadi. Kita jawab 3 dengan 6. Keluarkan 3. 3 darab apa sama dengan X? Okey, jawapan awak. Sekarang, jawapan awak. Siapa? 3 darab apa sama dengan X? Okey, good. Turunkan tolak. 3 darab apa sama dengan 6? 2. Bagus. So, itulah jawapannya. Okey, faham tak? Okey, Salin. Saya bagi masa Salin. Tulis tajuk dia faktor.
Okey, salin. 2 minit dari sekarang. Siap? Siap? Dah ke belum? Dah. Okey, jangan balas kat chat kan, cikgu tak nampak. Okey, cikgu turunkan sikit. Okey. Soalan seterusnya. Mana cikgu nak naikkan soalan ni ya? Okey, yang ni dululah. Okey, ini semua 82, 82, 69, 77, 83 ni soalan SPM tau. Awak ikut je cara cikgu tulis ni. Awak tulis SPM 82 juga. Okey. Zaman mak ayah awak punya peperiksaan dulu lagi ni. Okey. Sekarang saya nak awak buat soalan ini pula. Okey. Okay, sama macam tadi. P kuasa 2 tolak 6P. Ambil faktor yang paling kecil. Sini ada P kuasa 2. P kuasa 2 bermaksud P darab P. Ada 2P. P sahaja P. So keluarkanlah yang paling kecil. Yang paling kecil adalah P. So buat kurungan P. Okey, yang ni awak habiskan. Yang ni pula. PQ tambah P bawah. Ada siapa? Ada P. Keluarkan P. Buat kurungan. Okey, yang ni awak selesaikan dalam kurungan. 3K tolak 3K kuasa 2 tolak 4K. Sama kes macam ni. Keluarkan siapa yang paling kecil. Hanya perlu keluarkan K sahaja. Okey, hanya perlu keluarkan K sahaja. Buat kurungan, buat kurungan. Sebab 3 tak boleh, 4 tak boleh keluarkan. Okey, ambil yang paling kecil. Sama juga kes ini. Okey, awak buat sendiri. Saya bagi masa. Sebab awak dah faham yang kat atas tadi, cuba buat. Yang ni pun 2 minit dari sekarang. Nanti kita cek jawapan. Cikgu akan bagi jawapan jadi. Siap? Dah. Okey, sekejap saya tunggu dulu. Saya nak tunggu juga 2G. Kesian dah 2G. 2i sabar. 2i tak ramai 22 orang. 2G kalau awak, 2i kalau awak laju, 2G tu dia tak nak masuk kelas lah. Tak kenal lah dia orang. Masa 2 tahun dah dengan dia orang. Okey. Anggap je diri awak nak bantu sama-sama nak bantu 2G sekali dalam kelas ni. Okey.
Okey, kita semak jawapan. Kalau ada pen merah, tanda sendirilah dekat buku tu. Okay? Boleh tanda sendiri dekat buku masing-masing. Okay? Jawapannya ialah P darab P tolak dengan 6. Okay, ini sahaja jawapannya. P darab P kuasa 2, P darab 6 negatif 6P. K pula. Yang belah kanan dulu lah. K, sini 3K tolak 4. 4 je. K tak boleh letak. Kalau awal letak K kat sini, dia jadi 4K kuasa 2. So 3K tolak 4. Macam tu saja. Okay? Yang ni pula. P kali Q plus 1. Q tambah 1. Tak boleh Q tambah P. Tak boleh letak Q tambah P, salah. Okay. So jawapannya yang ni dah settle, yang ni dah settle. Yang last kali pula. Yang last kali, keluarkan siapa? Keluarkan X. Buat kurungan. X darab apa sama dengan X kuasa 2 darab X. So X tambah dengan siapa sama dengan 2X. X tambah 2. Itu sahaja. Ada tak yang betul semua? Ada? Saya. Okey, tanya. Siapa tu? Okey, salin. Apa yang tak ada jawapan tadi, salin dulu macam mana cikgu selesaikan. Lepas tu, jawab another 2 question, SPM 69 dengan SPM 71. Okay, tambahan bawah tu. Okey, boleh cuba jawab. Ada lagi, SPM 72, tambahan 3 soalan. Okay, SPM 69, SPM 71, SPM 72. Yang ni tulisan aja, cikgu tak cantik. AK tolak K. SPM 72, AK tolak K. A, K tolak K. K. Yang ni 2X kuasa 2 tolak 6X. Yang ni XY tambah XZ. Yang ni AK tolak K. Untuk SPM 69 tu, ada dua benda tepi kurungan. Kita kena keluarkan dua. Integer pun kita kena keluarkan, unknown value pun kita kena keluarkan. Untuk SPM 69. Siap? Okey, cikgu bantu yang selebihnya awak selesaikan. Cikgu bantu yang selebihnya awak selesaikan. Okey, cikgu dah bantu macam mana nak keluarkan, siapa perlu kita keluarkan di sebelah kurungan. Okay, yang selebihnya awak cuba selesaikan.
Siap? Lalu kelas ada orang dekat ni. Dah. Orang tak mampu. Dah. Okay, 41. Baguslah hari ni ramai saya seronok ni. 41 macam ni saya seronok. Okay. Dia lebih lagi. Dah confirm 2i 21. 2G dah masuk ramai hari ni. Okay. Dia dah. Kalau saya mak jawapan. 2x darab apa sama dengan x kuasa 2? X sahaja. So, tulis ini x sahaja. X. 2x darab apa sama dengan 6x? 3 sahaja. X tak boleh tulis. Kalau tulis jadi kuasa 2. 3 sahaja. X, 3. So, ini jawapannya. Okay, yang ni senang. Ada operasi positif sahaja. X tambah apa sama dengan xy? Y. X tambah apa, darab apa sama dengan z? Xz. So, z. Itu sahaja. Okay, yang ni pula. K darab apa sama dengan AK? A. Turunkan. Okay, yang ni hati-hati. Macam cikgu cakap tadi, K darab apa sama dengan K? Ada soalan pertama tadi. So, K darab 1. Jangan tulis K darab K. Kalau K darab K, K kuasa 2. Sini bukan K kuasa 2, sini adalah K. So, kita kena tulis A minus 1. A tolak 1. Okay. Ada tak siapa-siapa betul semua tiga-tiga ni? 69, 71, 72. Okay, kalau ada kesilapan, buat pembetulan. Puan-puannya awak dah faham lah. Okay, jelas. Sebelum kita nak masuk another level. Okay, yang ni, lepas ni punya subtopik tu memang wah, baguslah ketua kelas 2i ni dia dah update kehadiran budak-budak dia. Hari ni 22/22. Terima kasih ha. Pasti nama apa dah cikgu. Saya tak save nombor tu. Okey, siap, settle. Cikgu pergi ambil kehadiran dulu, baru cikgu terangkan faktor yang tadi. Okey, sekarang semua orang pergi dekat chat. Saya masukkan 2i dulu ha. Okey, 2i ready. Saya nak hantar link. Saya akan hantar link untuk 2i. So, link yang pertama masuk ini dalam chat, ruangan chat ini adalah link untuk 2i. Okey. 2i. Okey, klik link je, jangan klik 2i belakang. Okey, boleh klik 2G. Dia punya link yang ini. So, ready 2G. Sekejap lagi saya semak siapa yang dah masuk, siapa yang belum. Okey, ini link untuk 2G. Okey, ini link untuk 2G. 2G. Okey. Boleh klik in. Cari nama sendiri saja. Jangan salah tekan orang lain. Kalau awak tekan orang lain, dia akan, awak tak boleh masuk dah. Awak boleh masuk sekali je. Okey, sekarang saya nak pergi tengok betul ke dah masuk. Okey. Halo Halo, Halo, tengok dulu lah. Cepat lah balik masuk. Jangan ajar ni. Akak saya pun sebab dia masa telefon ada emergency ke? Ada emergency tapi tak kalau dia mau buat bila dia waktu yang saya pulang kan. Okey. Kalau dia tanya dia mau pergi dia tu berapa tunggu dengan apa dia mau yang mau pergi. Boleh. Nanti saya jawab. Okey. Okay, Daisy. Dah. Daisy ke belum? Dah. Okey, Kak Yasmin dah masuk 15 orang. Mana lagi 2G? 2i cikgu dah dapat kehadiran dia, tak ada masalah. Okey, 2i dah dapat.
Okey, 2I pun dah masuk. 24 hari bulan. 2I harap-harap. Okey, 20. Ada 2 orang lagi. Ada 2 orang lagi yang tak isi. Siapa orangnya? Tolong. Siapa yang tak klik link lagi? Hanis orang pertama masuk. Amir Hidayat dah masuk. Hani pun dah masuk. Ada 2 orang lagi. Tolong. Saya refresh lagi sekali. 2I. Sepatut awak 22 orang. 21. Aisyah orang terakhir. Ada seorang lagi. Siapa tak masuk? Nanti cikgu post gambar ni dalam grup. Double check. Nanti kalau siapa yang tak key itu, 2I, dia tengah mirror. Dia tak masukkan lagi. Masih 21. Ada seorang lagi. Mengikut ketua kelas awak ni 22. Tapi dalam data saya yang buat link tadi 21 orang. So ada seorang missing ni. Siapa orang itu missing? Okay, check. Saya baca nama 2I. Hanis, Amir Hidayat, Hani, Farhana, Amira, Adila, Nik Muhammad, Aikal, Anis, Zulfa, Amma, Mawaddah, Mariam, Mahira, Husna, Hanis, Farhana Elisha, Muhammad Faiz, Akila, Hanan, Nur Irlina, Adib Ashraf, Aisyah Nur Tasmin. Kenapa awak tak ada dalam list saya? Okay, 2G sepatutnya kalau ikut kelas kita sekarang 42 orang. 42 orang, 2I 21. Okey, 2G pun sepatut 21 orang yang isi. Baru 17 orang, mana lagi 4 orang. Dah hilang ke apa? Tak boleh nak klik link ke apa? Nama tak ada ke apa? Lagi 4 orang mana 2G. Okay. Saya tak pastilah dalam kelas ni ke memang betul pelajar saya 2G dengan 2I ke ada orang luar masuk ni. Ada awak sebarkan link kat orang lain pun saya tak tahu. Okay. Sepatutnya kelas saya je ni dalam ni. Okay. Okay, 2I, seorang lagi missing, 2G, lagi 4 orang missing. Okay, nanti saya screenshot kehadiran ini, saya akan masukkan dalam grup kelas. Okay, saya akan tutup. Bila saya tutup ini, awak tak boleh masuk. Itu sebabnya. Jadi kelas kita, bila saya start, saya buka ni. Bila awak jadi merah ni, no accepted response, sampai minggu depan pun awak tak boleh masuk. Okay, jadi tolong bagi tahu saya, cikgu saya tadi masuk kelas tapi saya tak key in lagi. Sebelum pukul 6 sahaja. Okay, nanti saya buka balik, lepas saya tutup balik. Okay, sama juga dengan 2G. Okay, 2G pun saya boleh tutup ni. Saya boleh tutup. Okay, sekarang saya biar dulu buka, saya nak pastikan awak key in. Okay, thank you. Itu sahaja. So kita akan masuk next subtopik. Okay, again saya nak double check. Hari ini punya kehadiran 2G 17 orang settle, 2I punya kehadiran 21 orang. Alright. Apa ada masalah ke ada nanti PM saya. Okey, sekarang saya nak pergi balik saya punya note. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, dengar betul-betul. Saya namakan Factorize Level 1. Okey, sebelum awak tengok soalan ini, saya nak bagi link YouTube saya dulu. Sebab saya dah masukkan dalam YouTube. Ya. Saya dah masukkan dalam YouTube. Saya punya channel. Saya dah buat soalan ini dalam saya punya channel. Okay. Saya dah buat. Okay. Sekejap. Okay. Saya namakan channel. Tak banyak lah dia punya konten. Tak ada. Bukan top YouTuber pun. Baru 16 orang. Okay. Okay. Sekarang saya dah buat kat sini tau. Factorize. Yang ni saya ajar tadi form 1. Okay. Saya ada 2 method. Okay. Saya ada 2 method. Okay. Kita tengok. Saya akan ajar satu-satu macam mana saya buat ni kejap lagi. Okay? Kejap lagi saya akan tunjuk. Ini laju lah. Ini memang laju ni saya tunjuk. Laju YouTube ni. Okay, saya dah dapat jawapan X tambah 3, X tambah 6. Siapa yang baru masuk tu?
Okay, dia ada dua metod. Satu metod yang ini, satu lagi metod yang ini. Nanti saya tunjuk macam mana saya buat metod kedua. Tapi saya nak ajar yang metod 1 lagi senang. Jawapan sama, akan dapat X tambah 3, X tambah 6 juga. Metod dalam buku teks, metod yang kedua ni. Okay, bila kita dapat jawapan, kita kena buat kurungan kat sini. Okay, kita buat kurungan kat sini, kita akan dapat jawapan sama kat sini. X tambah 3, X tambah 6. Okay, saya tak nak ajar metod kedua. Saya tak nak awak rumitkan kepala awak. Saya akan ajar metod 1 je. Metod 1 ni paling senang. Nak faham? Okay, stop. Okay, nak rujuk balik boleh rujuk YouTube saya. Saya pakai nama ni, Muhammad Amir bin Ma'inuddin, MOE. Saya tak kerti nak pakai, nak edit nama lain, tak apalah. Okay, okay, next. Kita pergi sambung balik. Saya nak tunjuk satu-satu macam mana saya buat tadi. Okay, saya namakan factorize level 1. Pemfaktoran level 1. Okay, langkah pertama. Ini soalannya. X kuasa 2 tolak 7X tambah 12. Okay, awak perhati soalan ini. Di hujung ni ada positif 12. Okay, saya akan keluarkan dia ke tepi. Saya akan tulis tambah 12. Kalau 2G tahun ni, 1G tahun lepas saya ajar dia split method. Okay, kaedah nama dia tak cantik lah kalau sebut. Tapi dalam kelas boleh tak sebut, dalam ni kita nak sebut. 12, 1, 12, 2, 6, 3, 4, 4, 3, 6, 2, 12, 1. Yang ni tak pakai. Tidak. Yang ni tak pakai pula. Kita pakai. Okay. Okay, sampai situ. 12, 1. Okay, ini split method. Keluarkan 12 ke tepi. Okay, sekarang ini yang tahun lepas. Dia kata 1. Benda ni kita belajar. Kita nak guna dalam soalan ini. Okay. Sekarang awak tengok saya punya rumus kat bawah. Okay, faham betul-betul saya punya rumus. Ini saya guna perkataan kalau tau. Kalau saya tulis balik. Bagi cantik. Okay. K-A-L-A-U. Kalau tambah atau tolak dapat yang tengah. Okay. Kalau darab dapat yang tepi. Okay. Apa benda cikgu cerita ni? Kalau-kalau ni nanti awak akan tengok, awak akan faham step by step. Okay. Kaedah ni tak ada dalam buku teks. Okay. Saya cerita sendiri. Okay. Kalau tambah atau tolak dapat yang tengah. Kalau darab dapat yang tepi. Okay. X kuasa 2 tolak 7X tambah 12. Ini maksudnya yang tepi. Okay, faham betul-betul. Ini negatif 7X ini adalah maksud dia yang tengah. Okay, positif 12. Bukan 12, positif 12. Ada kadang-kadang soalan dia ada negatif kat sini. So kita kena ambil semua termasuk operasi. Okay, yang tengah ini negatif 7X. Bukan 7X. Okay, negatif 7X. Okay, sekarang langkah pertama. Macam ni juga, masukkan pemfaktoran. Okay, nanti saya tunjuk step nak buat macam mana bagi cantik. Sebelum tu awak faham dulu cara saya nak ajar nak guna kaedah ini ya. Okey, langkah pertama, tambah 12. Saya buat balik. 12, 2, 6, 3, 4. 4, 3, 6, 2, 12, 1. Okey. Kita kena buat sebarang kemungkinan daripada nilai yang ada kat sini. Okey, bila kita dapat 1, 12, 2, 6, 3, 4, 4, 3, 6, 2, 12, 1. Yang kat bawah ni, kita tak nak pakai pun tak apa. Sebab dia berulang. So, saya tak nak pakai. Saya boleh padam. Saya nak pakai 3 ni je. Sebab dia ulang je. Dia berubah posisi saja. Okey. Saya nak pakai 3 ni je. Sekarang, 1, 12, 2, 6, 3, 4. Dengar betul-betul lah. Saya kalau saya repeat, lama pula jadinya. Sebab saya nak suruh awak faham ni. Kalau awak cakap, cikgu ulang balik, memang lambat balik. Saya kena ulang dari awal. So awak kena dengar betul-betul. Kat mana awak tak faham, awak stop dengan saya. Cikgu stop sekejap, saya nak tanya itu. Kenapa jadi macam tu? Kena stop je lah. Okay. 1, 12, 2, 6, 3, 4. Kita nak tentukan supaya kita boleh dapat nilai 7 kat tengah, 12 kat tepi. Okay. Sekarang kalau kita darab
ketiga-tiga ni semua kita akan dapat 12. So kita tak payah fikir yang kat tepi. Okay. Kita hanya perlu fikir yang di tengah. Okay, sekarang saya nak cari yang di tengah. Bila saya nak cari yang di tengah, mesti ada 7. Okay, awak tengok sebarang kemungkinan. Kalau saya buat 1 tambah 12, saya akan dapat 13. Betul tak? Betul ke tak? 1 tambah 12. Saya slash. Betul? Tolong respon, betul ke tak? 1 tambah 12. Betul. Sekarang, saya nak buat operasi tolak pula. 12 tolak 1. Jadikan dia positif pun tak apa. Jadikan dia positif pun tak apa. 12 tolak 1. Saya akan dapat 11. Okay. Jadikan dia positif. Yang ni saya tambah. 1 tambah 12, 13. 12 tolak 1. So saya dah ada 13 dan 11. Yang ni pula. 2 tambah 6. Okey, jawapan 8. Betul? 6 tolak 2. Slash 4. Saya mencari 7. Saya bukan cari negatif 7. Saya mencari 7. 3 tambah 4. Ada tak? Dah jumpa 7 betul? Betul. 4 tolak 3 slash 1. Okey. Bila kita dah jumpa 7, kita dah tak nak pakai ini. Kita dah tak nak pakai ini. So kita dah jumpa 3 dengan 4. Tapi kita tak boleh nak tentukan diri dia positif atau negatif. Itu saja. Okey. Sampai sini faham tak macam mana saya buat? Macam mana saya boleh dapat 7? Faham. Orang lain? Faham. Faham? Faham. Okay, thank you. Okay, sekarang saya nak pergi next. Okay, so saya anggap awak dah faham. Saya selesaikan kat situ. Sekarang saya buat. Okay, another one. Saya dah jumpa 3, 4. Saya alih semua 3, 4 ke sini. Okay, awak tengok ini kotak benda yang baru tau. Belah kanan ni benda yang baru. Saya alih 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Sekarang last year kita belajar 1G lah. Ni awak pun belajar ni. 1I pun belajar. Tambah tolak, tambah tolak, tolak tambah, tolak. Sekarang saya nak masukkan semua operasi ni kat sini. Tambah, tolak, tolak. Okey, faham sampai situ? Faham? Faham. Okey. Faham. Sekarang saya buat 2 border, 2 border. Saya letak tambah dan tolak. Dan saya letak satu lagi darab. Apa benda ni? Ini adalah rumus saya. Kalau tambah atau tolak dapat yang tengah. Yang tengah siapa? Negatif 7x. Kalau darab dapat yang tepi. Yang tepi siapa? Positif 12. Okey. Sekarang saya nak guna operasi. Saya nak buat operasi tambah tolak dan darab. Ke atas 3, 4 yang ada nilai ini. Okey, kita buat satu-satu. Kita mencari positif 12 yang di tepi. Kita mencari negatif 7x yang di tengah. Okey, sekarang kita nak try satu-satu. Tambah 3 tambah 4. Ini jadi berapa? Tambah 7. Okey, buat tambah dulu. Tambah 3 tolak 4. Ini jadi negatif 1. Tolak 3 tambah 4. Ini jadi positif 1. Okey, tak cekap boleh tekan kalkulator. Siapa cekap terus kalkulate je. Negatif 3, negatif 4. Ini jadi negatif 7. Sebenarnya saya dah jumpa jawapan. Saya mencari siapa? Saya mencari negatif 7. Sabar, kita buat juga darab. Positif 3 darab positif 4. Ini operasi darab. Tadi operasi tambah dan tolak. Okay? Positif 3 darab positif 4. Positif 12. Saya tak jumpa yang saya cari. Saya jumpa positif 12. Sabar. Positif 3 tolak 4. Negatif 12. Ini operasi darab. So, bila negatif, kita dah tak boleh pakai. Kita nak cari positif. So, kemungkinan positif kat sini 1, sini pun jadi negatif. Negatif 3 darab negatif 4. Negatif 12. Tak boleh pakai. So, pangkah. Kita nak cari positif. Sekarang kita dah jumpa tak? Yang kita nak cari yang sebenar adalah negatif 7 yang di tengah. Positif 12 yang di tepi. Saya jumpa ke tak jumpa sekarang? Jumpa. Saya dah jumpa ke tak? Okey, saya dah jumpa. Tapi kita bukan nak ambil yang ni. Kita nak ambil nilai ini. So, siapakah negatif 3 dan 4 yang ada kat sini? Saya pakai pen color lain kalau awak nampak. Saya akan letak negatif 3, negatif 4. Okay, negatif 3, negatif 4 yang saya jumpa kat sini. So, saya dah jumpa negatif 3, negatif 4. Yang saya mencari tadi, yang ini. Oh, tak cantik. Baris ini saya dah cari. Cikgu, perlu buat macam ni ke dalam Excel? Tak perlu. Ini nak ajar bagi faham je. Awak buat sampai sini tak apa dah, awak masukkan je tolak. Sini tolak. Okay.
Tujuan kita, saya buat benda ni semua, saya nak masukkan simbol apa kat sini, simbol apa kat sini, itu je. Cuma saya nak dapat pengesahan, betul ke? Okey, sekarang aku dah dapat negatif 3, kalau dia tambah tolak dengan negatif 4, dia akan dapat negatif 7. Kalau aku darab negatif 3 dengan negatif 4, aku dapat positif 12. Apa positif 12? Positif 12 yang di tepi, negatif 7 yang di tengah. So, jawapan adalah X tolak 3, X tolak 4. Sekarang, okey, belum dapat jawapan lagi tau. Ini baru sampai sini. Sekarang, saya dah dapat X tolak 3, saya dah dapat negatif 3, negatif 4. Saya masukkan X tolak 3, X tolak 4. Okey, inilah jawapan dia. Dalam YouTube saya tadi pun macam ni juga. So sini, negatif 3 yang saya dapat kat sini ni, yang ni awak tak payah tulis lah. Negatif 7, positif 12 ni. Awak masukkan saja negatif 3, negatif 4 di sini. Awak akan dapat X tolak 3, X tolak 4. Okey, faham atau tidak sekarang? Kat mana kalau tak faham? Anyone? Faham. Okey, saya bagi masa untuk salin. Nota saya ni tak apa-apa tau. Awak cantikkan balik, awak tengok. Saya nak suruh awak faham, sebab tu saya banyak tempat saya contoh tadi. Tapi awak cuba buat macam saya buat ni juga. Nanti saya tunjuk macam mana saya selesaikan dengan cara yang mudah soalan ini. Kita padam dulu. Supaya terus boleh dapat jawapan berdasarkan saya punya formula. Formula saya awak kena salin. Kalau positif atau negatif dapat yang di tengah, kalau darab dapat yang di tepi. Okey, semua ni kena salin. Yang ni tak payah. Yang ni tak payah. Okey, boleh start salin. Okey, nak color-color pun suka hati awak lah. Kawasan ni nak color pun boleh. Okey, boleh start salin. Yang tak faham tulisan kat mana tanya, ini yang di yang tepi. Saya bagi masa 5 minit. Dah siap bagi tahu cikgu ha? Siapa yang siap awal, kita tunggu kawan. Sebab kesian kawan yang salin perlahan tu. Saya suruh salin kenapa? Tak ada dalam buku teks. Itu je sebabnya. Cikgu buat sendiri. Dan dalam buku teks pun saya akan terangkan. Jangan risau. Jangan risau.
Yang cikgu pangkah-pangkah tu, kalau awak nak pangkah juga pun boleh untuk rujukan awak. Kenapa cikgu pangkah? Negatif 12 tu. Okay, kalau awak tak nak pangkah tak ada masalah. Awak highlight je lah yang jawapan dia yang sebenarnya berapa kan. Okay, selesai ke belum? Belum. Okay, belum, saya tunggu lagi. Saya kena tunggu sebab saya tak boleh cepat yang ni. Yang ni kalau awak tak faham yang ni, awak nak rujuk balik susah. Okay, cikgu bagi lagi 2 minit. Siap? Ya. Orang lain? Dah. Okay, dah. Tak apa. Soalan banyak lagi, jangan risau. Cuma nota ni je lah nak rujuk kan. Okay, sekarang cikgu nak buat. Cikgu, takkanlah saya nak menjawab. Awak tanyalah. Kononnya awak tanya saya. Cikgu, takkanlah saya nak jawab tulis semua benda ni. Okay, awak tak payah tulis semua benda ni. Kalau awak jumpa soalan itu, okay, saya tulis balik soalan tadi. Okay, X kuasa 2, tolak 7X tambah 12. X kuasa 2, tolak 7X tambah 12. Okay. Benda first awak kena buat ialah keluarkan positif 12 ke tepi. Kena letak positif. Split. 1, 12, 2, 6, 3, 4. Yang manakah kemungkinan saya dapat 7? Saya potong. Ini tak mungkin, ini tak mungkin. Saya dah dapat 3, 4. Ini dia cara nak jawab dalam exam. Sekarang saya nak tentukan dia positif, negatif, negatif, positif, positif, positif ataupun apa tadi. So saya nak tentukan supaya bila, barulah kita guna rumus kat bawah. Kalau saya tambah atau tolak, saya akan dapat yang di tengah. Saya letak tolak. Kalau saya darab 2 ni, saya dapat yang di tepi. So saya dapatlah jawapan. Ini je cara dia. X tolak 3, X tolak 4. Paling cepat dan paling simple. Saya bagi markah jalan kerja, saya bagi markah jawapan. Itu sahaja. Faham tak? Cuma tadi cikgu bagi penerangan macam mana boleh dapat negatif 3, negatif 4. Ini penerangan dia macam mana nak dapat. Tapi kalau awak dah cekap, awak dah tahu dah. Oh, cikgu cakap kalau aku tolak yang ni dapat yang di tengah di 7. Kalau aku darab 2 ni aku dapat yang di tepi. Yang di tepi positif 12. Macam tu. Okey. Faham ke tak faham? Faham. Okey, kita cuba jawab soalan seterusnya. Okey, ini soalannya. Okey, soalan ni sebelum tu. Dia macam ni, factorize dengan expand adalah proses berbalik. Cikgu, saya nak check lah jawapan saya. You boleh check jawapan you betul atau salah. Factorize dengan expand adalah proses berbalik. So, jawapan yang awak dapat X tolak 4, X tolak 3, X tolak 4, sebenarnya kalau kita kembangkan balik, kita akan dapat jawapan seperti mana soalan. Okay, tengok saya buat. Saya turunkan X, saya turunkan negatif 3. Saya guna kurungan yang kat belakang, saya masukkan kedua-duanya. Saya expand satu-satu. Saya expand yang ni pun saya expand, yang ni pun saya expand. Saya akan dapat X kuasa 2 tolak 4X. Ni X dengan negatif 4, negatif 4X, negatif 3 dengan X, negatif 3X, negatif 3, negatif 4, tambah 12. Sekarang saya kena tambah 2 ni. Hutang RM4, hutang RM3, saya akan dapat hutang RM7. So jawapan akhir X kuasa 2 tolak 7X tambah 12. Ini untuk cek. Cikgu perlu cek ke? Tak payah cek.
Kalau dah confident jawapan dia, kalau dah confident jawapan dia X solat 3, X solat 4, betul lah. Dah confident kat sini, tak payah lagi lah nak check. Tapi kalau rasa ada masa nak check, boleh check. Ini untuk check. So, apa yang kita faham sekarang? Expand, kembangan dengan factorize, faktorkan adalah proses berbalik. Okay? Aku buat kat ni pun dapat yang ni, aku buat balik yang ni pun dapat yang ni. Okay, itu maksud dia. Okay? Proses dia proses berbalik. Okay, kalau nak check, kena expand balik. Dah dapat jawapan, kalau kita faktorkan yang ni, kita dapat jawapan. Kalau kita kembangkan yang ni, kita dapat balik jawab soalan. Macam tu. Okay, next question. Yang ni saya nak awak cuba jawab. Saya dah tolong keluarkan 8 kat tepi, positif 8. Saya dah tolong split. Okey, awak cuba split berapa awak dapat. Awak check kalau yang di tengah 6, siapa 6? Kita nak pilih siapa, kita nak potong siapa. Lepas awak tentukan positif atau negatif. Okey, boleh cuba. Sekejap lagi saya tunjuk jawapan. Ada 2 soalan. Soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Okey, boleh cuba dua-dua. Saya bagi masa 5 minit. Hari ni lambat habis sikit pun tak ada masalah. Saya nak tolong awak. So jangan keluar awal lah. Guna balik rumus yang awak salin tadi, awak tak faham, awak check balik yang awak catat, guna rumus seperti mana saya ajar tadi. Langkah pertama kena buat apa? Langkah kedua kena buat apa? Step seterusnya buat apa? Okey, 5 minit, 2 soalan.
Okey, saya bantu awak sampai sini. Awak hanya perlu tentukan positif atau negatif kat sini. Siapa positif, siapa negatif. 8 kita tak pakai, 81 kita tak pakai sebab dia akan dapat 9 atau 7. Kita tak boleh pakai. Kita nak pakai 6. So kita dah jumpa 6. Cuma kita nak tahu negatif tu macam mana. Kat sini kita kena tentukan negatif atau positif. Okay, yang ni awak kena pandai. Kalau rasa tak cekap nak tentukan, awak buat list macam saya buat tadi. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Tambah, 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 tolak. Tolak, tambah, tolak, tolak. Buat 2 border. Okay, 1 border untuk tambah dan tolak, 1 border untuk darab. Darab ini yang tepi, ini adalah tengah. Ini yang tepi, ini yang tengah. Okey. Cari satu-satu. Cari satu-satu, dah jumpa highlight. Masukkan jawapan. Okey, kalau kita cari satu-satu, kita akan dapat sini positif 6. Dia dapat positif 6 tu kita tahu dah kita nak pakai pun. Okey, sini kita akan dapat negatif 2. Kalau tak cekap, sipil boleh tekan kalkulator lah. Tambah 2 tolak 4. Tolak 2. Tolak 2 tambah 4. Sini dapat positif 2. Okey, saya dah dapat negatif 6. Sebenarnya dah jumpa jawapan tapi nak kira juga sebelah ni. Okay, yang ni saya dapat positif 8. Yang ni saya dapat negatif 8. Yang ni saya dapat negatif 8. Yang ni saya dapat positif 8. So saya dah dapat jawapan. Jadi saya dapat jawapan, saya highlight lah. Nak bagi awak nampak yang mana satu jawapan. So saya dapat yang ini jawapan. Langkah seterusnya, langkah terakhir, kita hanya perlu masukkan siapa yang kita dapat kat sini. Saya dapat negatif 2, negatif 4. So saya tulis jawapan terakhir. X tolak 2. Ini jawapan kena tulis, jangan biar, jangan tulis kat sini. Ini bukan jawapan. X tolak 2, X tolak 4. Itu sahaja awak kena buat. Yang ini, yang kat bawah ni, awak tak buat pun tak apa. Awak buat kat sini, awak masukkan negatif 4, saya bagi markah. Yang ni pun saya bagi markah. Okey, boleh cuba soalan nombor 3. Kena ingat rumus dia kalau tambah atau tolak dapat yang tengah, kalau darab dapat yang tepi. Itu je rumus dia. Awak ingat kata kalau tu, senang lah awak nak buat. Okay.
Okey, ketua kelas dah bagi tahu Eliana Dini tak isi kehadiran. Eliana Dini doa, tolong isi kehadiran Eliana Dini, saya nak cek lagi sekali. Dah isi ke belum? Eliana Dini tak isi kehadiran. Eliana Dini 21. Link dah ada kan Eliana Dini? Saya bagi lagi sekali kalau tak jumpa. Doa. Dan dalam chat. Eliana Dini tolong cek. Tolong cek. Tu dah ada link tu, doa. Ke nama awak tak ada Eliana Dini? Nama awak tak ada dalam list ke? Kalau tak ada bagi cikgu lah. Okay, ni saya kilah masukkan dah doa punya tu. Thank you Ani. Okey, soalan tadi sambung. X kuasa 2 tambah 3X tolak 10. Okey, cikgu turunkan sikit. Ini cikgu Badam kat bawah ni. Okey, yang ni cikgu Badam. Ada gangguan bawah ni. Okey, cuba jawab. Guna kaedah yang sama. Kalau nak buat simple macam cikgu buat pun boleh, tapi kena pandai tentukan positif negatif tu. Okey, sekarang kita keluarkan negatif 10. Kita buat split. 1, 10, 2, 5. Dah, cukup. Yang ni dia berulang dah. 5, 2, 10, 1 ni kita tak nak pakai. Okey, sebab dia dah berulang. So, kita sampai sini je. Sekarang kita nak tentukan supaya dapat 3. Saya tengok dah tahu dah saya nak pilih siapa 3. Tentulah saya tak ambil 1, 10. Saya boleh potong lah. Saya dah jumpa 2, 5. Tugas saya nak tentukan siapa positif, siapa negatif. Itu je. Okay. Tugas saya nak tentukan siapa positif, siapa negatif. Kalau tak cekap, boleh buat. Tak ada masalah. Buatlah, biarlah lambat siap pun. Okay. Buat satu-satu. Check. Double check. Tambah, tolak, tambah. Okay. Tolak. Buat double column. Okay. Sini tambah dan tolak. Sini darab. Okay. Yang ni tengah. Yang ni tepi. Okey, check satu-satu. 25, 7, negatif 52, negatif 3, 52, positif 3. Kita dah jumpa dah jawapan tu. Negatif 7. Kat sini dah tahu dah jawapan. Sebab dia nak positif 3. So dah tentulah ini jawapannya. X tolak 2, X tambah 5. Tapi kalau nak habiskan, habiskan. Okay, saya tak nak habiskan. Sebab saya dah jumpa jawapan. Kecuali sini negatif 7, sini negatif 7. Ini tak boleh. Ini memang tak boleh. Sebab dia positif 7. Yang ni pun tak boleh sebab dia negatif 3. Yang ni pun tak boleh sebab dia negatif 7. So kita dah jumpa jawapan. Kita tulis saja X tolak 2, X tambah 5. Okay, awak kena buat latihan yang banyak soalan macam ni. Nanti saya bagi Nanti saya bagi soalan itu di mana awak nak kena buat. Soalan bentuk macam ni kat mana nak buat. So saya dah dapat jawapan. Saya tulis kat sini positif 5, saya tulis negatif 2. Saya masukkan dalam kurungan. Kalau saya nak check balik, saya check, saya expand balik. Sama tak dengan soalan. Okey, jelas tak? Dah 3 soalan ni. Dah 3 soalan saya makin laju lah. Maksudnya saya dah tak tunjuk dari awal macam tadi lah. Saya tunjuk macam ni, simple je. Supaya awak faham macam mana nak cari jawapan. Okey, salin dulu. Siapa yang tak siap lagi, salin dulu.
Okey, siap? Siap kelas? Belum? Jam lebih dah kita ni. Halo? Ada orang ke tak ni dalam kelas ni? 38. Okay, dah hilang 4 orang. Saya tahu kelas mana yang hilang ni. Pastinya bukan 2I. Okay? Okay, dah. Okay, cikgu tak nak bagi another question. Latihan yang awak perlu buat ialah, okay, ni ada lagi sebenarnya soalan tak payah. Okay, method tu cikgu tak nak tunjuk. Cikgu tak nak awak pening. Nanti next kelas lah saya cuba tunjuk. Okay, pergi buka buku teks. Buka. Ada tak buku teks? Tak ada kan? Buku teks digital kan? Next form 1. Next form 2. Form 2. Okay, buku teks digital. Muka surat. Tak nak ni. Pening kepala tengok. Saya buka pakai Adobe Open with Adobe. Okay, pergi check siapa yang ada buku teks yang dah ambil kat SBK, buka je lah. Siapa yang ada digital, buka digital. Muka surat, ini self practice tau untuk latihan awak, untuk latihan awak sendiri. Nak mahirkan soalan tersebut. Soalan ni memang favourite, memang selalu masuk dalam ujian. Okay, dia ada satu lagi levelnya, tapi saya tak nak ajar lagi yang itu, takut keliru dengan hari ni punya. Okay, dia punya soalan duduk pada muka surat. Okay, ni dia. Muka surat apa ni? 31. Okay, tik tanda muka surat 31, jom cuba 2.2. Okay, saya practice. Okay, awak tengok soalan nombor 4, awak jawab A sehingga F sahaja. Okay, cikgu dah transfer kat sini. Tulis je lah. Sini muka surat. Surat apa cikgu sebut tadi? Halo, muka surat apa cikgu sebut tadi? 31. Muka surat 31, jom cuba 2.2. Muka surat 31, jom cuba 2.2. Okey, soalan yang sama ni, cikgu ambil, cikgu crop, cikgu masuk sini. Okey, jawab sehingga F. Ini untuk self practice. Sama kaedah yang cikgu ajar. Ya. Muka surat 33 lah. Oh, awak punya English textbook Saya Cikgu tengok kat atas, patutnya muka surat bukan kat bawah ke? 33, yes. Saya punya ni bagi dua. Ini kan buku teks digital, dia sebelah-sebelah rupanya. Okay, sorry, page 33. Page 33. Okay, jawab soalan. Awak jangan jawab lagi G tau. Itu tak belajar lagi. Okay, 33. Jangan jawab lagi G, H, I. Ini belum belajar. Okay, kalau nak rasa belajar sendiri dulu awal-awal, nampak opening. Tunggu saya ajar. Next class. Okay, ini latihan self practice awak untuk bagi pengukuhan awak untuk jawab dalam buku teks. Okay, textbook. Okay, itu sahaja hari ini. Ada soalan nak? Faham tak saya ajar? Sebenarnya saya nak tahu faham ke tak kaedah yang saya ajar ini. Okay, saya anggap inilah kaedah yang paling mudah nak bagi faham, nak senang dan cepat untuk dapat jawapan. Okay, inilah kaedahnya. Okay, yang ni tak payah buat apalah. Okay, yang ni tak sempat lah. Okay, method tu saya tak nak tunjuk. Tak nak awak pening. So boleh guna method 1 dulu. Siapa yang dah expert method tu belajar sendiri ke, ada cikgu lain ke ajar ke, tak kisah. Boleh je mana-mana kaedah asalkan dapat jawapan akhir yang sama. Okay, ini latihan tak perlu hantar dalam GC. Tak payah turn in. Ini untuk self practice awak saja. Nanti kita dah bercek jawapan next class. Okay, buka je kelas start je, saya akan bagi tahu. Okay, buka balik muka surat jawapan latihan yang saya bagi minggu lepas. Kita nak bincang jawapan ini. Bukan saya terangkan satu-satu, saya bagi tahu terus. X tambah berapa, X contoh yang ni, saya tahu dah ni. X tambah 7, X tambah 2. Okay, saya tengok dah tahu dah ni. X tambah 7, X tambah 2 jawapan dia. Okay, contoh. Saya akan baca macam tu saja. Okay. Alright class, any question? Terima kasih hadir, 2I seorang missing. Tolong bagi tahu Jenny 2G ni memang itulah masalahnya. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ramai, kejap sikit. Okay, subjek mana-mana pun. Okay. Okay, tak ada apa-apa. Terima kasih. Saya stop presenting. Saya record ini, saya akan masukkan dalam saya punya channel.